Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sebab minta maaf, hari ini saya tak berapa nak siap sikit sebab suara saya kurang kedengaran. Dan dah beberapa hari, cuma hari ini Alhamdulillah lebih baik. Dan kita berada di Mahkamah Kuala Lumpur. Saya bukan ada urusan apa-apa dekat mahkamah ni, cuma tunggu peguam saya. Ada urusan tanda tangan, ada beberapa urusan tanda tangan. Jadi nanti peguam keluar nanti, dia pun ada kes dekat sini. Jadi tanda tangan, lepas tu saya balik lah. Saya tak ada kes dekat sini. Kita punya kes lambat lagi insya-Allah. Sahabat-sahabat, hari ni saya nak berikan satu ulasan, tapi bukan ulasan berkaitan tentang Tai Long. Tai Long punya kes kita bincang sekejap lagi dalam video yang lain. Tapi hari ni kita nak bincang sikit berkaitan tentang isu kes di Sarawak, yang mana sahabat-sahabat kita minta kita react tentang satu surat yang dikeluarkan di St. Thomas, silap saya, SK St. Thomas di Sarawak, yang melarang untuk diadakan majlis khatam Al-Quran di sekolah mereka. Yang mana sebelum itu sekolah berkenaan telah kerap kali melakukan majlis khatam Quran, tapi cuma kali ini mereka tidak benarkan. Sebab apa mereka tidak benarkan? Disebutkan di dalam surat berkenaan adalah kerana mereka tidak ada rasa keselesaan. Sebab itu adalah sekolah Kristian. Sahabat-sahabat, ramai orang beri ulasan berkaitan tentang isu ni. Ada berikan ulasan atas isu emosi semata-mata. Ada yang berikan ulasan tanpa dia tengok pun surat tu. Dan ada juga yang beri ulasan tanpa dia tahu pun itu sekolah siapa. Jadi ulasan-ulasan kita ni tergantung kepada sisi pandang kita masing-masing. Kalau kita tengok perkara ini berdasarkan sisi pandang kita yang itu sahaja, mungkin kita akan dapat kesimpulan apa yang kita nak. Jadi setiap orang berhak untuk memberikan pendapat mereka masing-masing. Apatah lagi dalam isu ni, mungkin boleh dikatakan tidak ada betul ataupun tidak ada yang salah, melainkan seseorang itu telah mengeluarkan diri daripada fakta-fakta yang sebenar, guna suamen falasi dan seumpama dengannya. Sahabat-sahabat, beberapa fakta, kalau tanya saya akan kata no isu dalam bab ni. Isu yang pertama sekali, pasal apa budak-budak tu pergi sekolah dekat situ. Itu isu yang pertama sekali pada saya. Kalau tanya pendapat saya, pandangan saya akan tanya itu dulu. Sebab itu sekolah Kristian. Dan awak nak buat majlis orang Islam dekat sekolah Kristian, dan sekolah Kristian berkenaan dia tidak benarkan. Saya fikir wajar lah, sebab dia sekolah Kristian. Kalau sekolah Islam yang budak-budaknya orang Islam diminta untuk buat program khatam Al-Quran walaupun kali pertama, tetapi tidak dibenarkan, itu wajar untuk dipertikaikan, disebabkan itu sekolah orang Islam dan kita mempunyai hak atas perkara berkenaan. Tetapi kalau sekolah Kristian yang awal-awal pagi pun, diorang perhimpunan pun, diorang bukan baca ayat Quran, diorang bukan baca doa. Kalau doa pun bukan doa macam kita selalu baca doa. Mereka baca doa secara Kristian, baca doa. Yang tu pun diorang telah lakukan dekat sekolah berkenaan, dan budak-budak kita pun terdedah. Kenapa kita nak pertikaikan pada isu dia tak benarkan khatam Al-Quran? Sebab kalau nak kita pertikaikan, kita boleh pertikaikan perkara yang lebih besar. Sebab sekolah itu adalah sekolah missionary. Sekolah missionary ni sekolah apa sahabat-sahabat? Sekolah missionary ni adalah macam sekolah agama, kan, macam kita agama Islam ni. Itu sekolah missionary. Jadi sekolah missionary ni untuk tujuan melatih mubalik juga. Jadi mungkinlah ada beberapa sebab orang-orang kita duduk di tempat itu, mereka hantar anak-anak ke sekolah St. Thomas ataupun sekolah-sekolah yang seumpama dengannya, sekolah-sekolah Kristian. Boleh jadi tak ada sekolah Islam lain dekat situ, boleh jadi begitu. Jadi mereka hantarlah ke St. Thomas. Tetapi kalaulah ada sekolah Islam yang lain dan mereka masih lagi hantar ke sekolah Kristian, kita masih lagi duk fikir apa relevan mereka melakukan hal berkenaan. Bukan saya nak salahkan dia mak bapak hantar ke sekolah tu, tetapi saya cuma mahu bertanya, pasal apa dia pergi hantar dekat tempat berkenaan? Adakah disebabkan tidak ada? Kalau tidak ada sekolah kerajaan, sekolah yang memberikan, sebab tu sekolah kerajaan, SK St. Thomas tu saya sekolah kerajaan, sekolah kebangsaan St. Thomas. Dan kalaulah contoh dia dia ni sekolah yang fokus
kepada missionary dan kita tak ada sekolah agama ataupun sekolah yang tidak memfokuskan pada isu agama, maka sepatutnya kita mewujudkan sekolah-sekolah seperti itu. Kita wujudkanlah. Kalau tak ada, kita wujudkan. Dan itu menjadi permasalahan masa hari ini. Dan saya fikir kerajaan mungkin tidak mempunyai banyak masalah sekiranya ada keperluan masyarakat terhadap isu itu yang perlu digesa kepada pihak kerajaan. Di Sabah Sarawak saya tengok ada je sekolah-sekolah yang murid-muridnya tak ramai. Ada yang puluh-puluh orang pun ada. Jadi kenapa kalau sampai boleh buat majlis khatam Al-Quran tu, saya rasa dia bukan seorang dua dah tu. Mungkin ramai juga daripada kalangan budak-budak tu ada daripada kalangan orang Islam yang sepatutnya boleh dipisahkan sekolah yang beraliran missionaries Kristian dan juga orang-orang yang beragama Islam. Kalau tak agama Islam pun kita kata sekolah tu bukan tujuan fokus kepada isu agama semata-mata. Macam sekolah kebangsaan biasa kan, sekolah kebangsaan biasa kan dia memang terbuka. Jadi dia tidaklah nama pun Saint Thomas kan. Jadi tak ada keperluan ke situlah sahabat-sahabat. Jadi kita perlu fikirkan situ. Kita perlu fikirkan masalah ini lebih mendalam. Jangan sekadar kita fikir bahawa program ini dibatalkan. Saya kira itu logik. Sebab program ini dibatalkan disebabkan dalam surat tu dia kata dia orang tak selesa. Sebab apa dia orang tak selesa? Sebab sekolah tu sekolah missionary. Jadi settle masalah tu sebenarnya. Tetapi kita cuma perlu fikirkan kenapa anak-anak kita masih lagi dihantar ke sekolah berkenaan. Adakah disebabkan tak ada peluang dah untuk kita nak cari tempat-tempat yang lain? Kalau itu sebabnya, maka kita perlu fikirkan, kita perlu desak untuk viralkan isu, untuk kita wujudkan kesempatan, wujudkan peluang untuk anak-anak kita masuk ke tempat sekolah-sekolah yang beraliran agama Islam ataupun sekolah-sekolah kebangsaan yang lebih natural begitu. Jadi lebih mudah kita faham gitulah sahabat-sahabat. Benda ni tak perlu kita nak berat-beratkan kerana dia adalah isu agama yang kita tak patut sentuh berat dekat sini. Isu-isu religion macam ni kita tak sentuh berat, melainkan kalau dia melakukan kesalahan undang-undang. Tapi kalau saya tak pasti ada kesalahan undang-undang ataupun tidak, sebab ada mungkin isu yang saya mungkin boleh bertanya berkaitan tentang kenapa DSK St. Thomas, sekolah kebangsaan St. Thomas. Kalau dia sekolah kebangsaan, sepatutnya dia tidak menjadi sekolah agama, sama ada agama Islam ataupun agama Kristian, agama Hindu, Buddha dan sebagainya. Dia tak jadi sekolah agama. Jadi dia tak patut ada sentimen agama kalau dia sekolah agama. Tapi kalau dia sekolah agama tak ada masalah. Tapi kalau dia bukan sekolah agama, dia SK sekolah kebangsaan, sepatutnya diraikan seperti mana sekolah-sekolah kebangsaan yang lain. Kita tengok sekolah kebangsaan yang biasa, sekolah kebangsaan orang Melayu kebanyakannya, ada je orang bukan Islam masuk dan tak ada masalah pun. Demikian juga orang Tamil, sekolah kebangsaan untuk orang Tamil, ada je orang Melayu masuk yang mungkin mak bapak dia ada juga yang Tamil. Jadi dia masuk ke situ, ada je yang sekolah di estate sebagainya. Tetapi masalah yang utama kita dekat sini adalah adakah ia ada isu undang-undang ataupun dia hanyalah isu sentimen. Sahabat-sahabat, ini pandangan peribadi saya. Awak boleh setuju, awak boleh tak setuju, tapi saya betul-betul nak juga pandangan anda. Anda tolong komen dekat bawah, kita tengok pandangan-pandangan anda. Dan boleh jadi insya-Allah 1-2 hari lagi saya akan buat live. Mungkin kita akan boleh bahaskan dan bincangkan pandangan-pandangan anda juga yang anda letakkan di bahagian komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya.